Boleh tak? Okey, tu boleh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rasulan nuhi ilaihim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud wa ma arsalna min qablika illa rasulan. Tidak kami utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad kecuali seorang rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami tidak utus kepada satu-satu ummah ataupun kami tidak bangkit kepada satu-satu ummah kecuali seorang rasul. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin muslimat yang dikasihi lagi dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita marilah sama-sama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah sekian lama tidak bersua dalam satu majlis kerana masalah-masalah yang telah kita hadapi, negara kita, negeri kita dan seluruh dunia pada hari ini tidak membolehkan untuk sama-sama kita berjemaah dalam salah secara berjemaah kecuali beberapa individu saja dibenar. Begitu juga aktiviti-aktiviti pengajaran ataupun pengajian pun kita tidak dapat dilaksanakan di masjid-masjid. Pada malam ini kita cuba cari pendekatan baru. Semua dah boleh dikatakan madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah di seluruh tempat pun dia akan guna pendekatan baru supaya kita dapat manfaat, supaya ahli-ahli qaryah dapat manfaat daripada ilmu, tidak terbantuk disebabkan penyakit yang kita hadapi. Tapi kita dapat maklumat secara tidak langsung sebagaimana yang berlaku pada malam ini. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini ataupun muzakarah kita pada malam ini berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberi semangat kepada kita untuk kita lebih menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghadapi segala masalah-masalah, musibah-musibah. Allah Subhanahu wa taala uji kita seluruh dunia pada hari ini. Para muslimin muslimat yang dikasihi lagi dihormati sekalian, khususnya penghuni di Kampung Baung, di Kampung Baung Besar dan amnya kepada seluruh para pendengar. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala
dengan kuasa, dengan qudrat, dengan iradahnya dapat mengangkat penyakit yang kita hadapi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penyakit ini perkurangan kita dapat memakmurkan masjid-masjid dan juga institusi-institusi agama dapat berlangsung dengan baik insya-Allah. Hari ini kalau kita lihat angka rakyat di negara kita meninggal dunia paling tinggi sekali, iaitu sebanyak 360 orang. Sebelum daripada itu biasa 200, 100, 200, 100. Hari ini naik mendadak 360 orang. Memang bila kita dengar siapa yang diberi kuasa, terutama pihak kerajaan ataupun sanak saudara, keluarga yang terdekat, rasa hampa, rasa duka cita dan seumpama. Dan ada di antara kita macam-macam toh moha akan buat. Nah, kepada pihak pemerintah tidak cekap. Kita tidak nampak ini merupakan ujian Allah Ta'ala kepada seluruh masyarakat, seluruh dunia pada hari ini. Bukan di negara kita saja, bahkan seluruh dunia menghadapi. Al-Quranul Karim dia cerita kepada kita. Walaqad khalaqnal insan, kata Allah. Sesungguhnya kami mencipta manusia. Allah Ta'ala mengaku dialah yang mencipta manusia. Dan pada hari ini kita tak pernah dengar kerajaan bumi mengatakan dialah yang buat, tak ada. Nah, dialah yang reka cipta, tak ada. Kalau dia membangun negara, boleh jadi ada. Dia membangun ekonomi, boleh jadi ada. Dia merancang, boleh jadi ada. Tetapi yang menciptakan manusia ni tak ada. Kecuali Allah sahaja yang mengaku. Allah sahaja yang mengiktirafkan bahawa dirinya buat manusia. Bila Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala sebut wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bih. Dan aku ni tahu setiap apa yang berlega dalam pemikiran tiap-tiap kamu. Tiap-tiap kita ni Allah Ta'ala tahu gapo yang kita duduk fikir sekarang. Allah Ta'ala tahu. Pemerintah duk fikir pasal penyakit, rakyat duk fikir pasal penyakit, siapa-siapa pun pakak duk fikir. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Akibat daripada penyakit ini, risiko kepada masyarakat, risiko kepada diri kita, keluarga dan seumpamanya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Bila datang sakratul maut. Bila datang benar. Dzalika ma kunta minhu tahi. Kata Allah, tiap-tiap orang pakak nak lari belakang. Bila mari, pakak nak lari. Bila mari, pakak nak mari. Takut. Allah Ta'ala papar dalam ayat, bagaimana kita manusia ni takut. Kerajaan takut, pemimpin takut, rakyat jelata takut, ibu bapa takut, seluruh manusia ni takut. Dan lari daripada kematian. Tapi Allah Ta'ala kata tak ada manusia yang boleh lari daripada kematian. Mati ni bukan satu isu yang paling besar, tidak. Tetapi yang paling besar sekali sebalik daripada mati itu. Itu yang menjadi masalah yang paling besar. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan bagaimana para anbiya alaihimussalam. Mula daripada Adam alaihissalam sampailah kepada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan para anbiya mula daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mempunyai tugas yang sama. Satu tugas saja. Bagaimana Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih
kami telah utus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa yang diajar oleh Nabi Nuh? Apa yang didakwah oleh Nabi Nuh? Ani'budullah. Ani'budullah wattaqu. Hendaklah kamu sembah Allah dan takut kepada Allah. Bermakna dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah dakwah kepada tauhid. Mari pula kaum Ad. Bila mari kaum Ad, Allah Ta'ala perintah pula kepada Nabi Allah Hud alaihi salam. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada golongan Ad kami utuskan Nabi Hud alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Hud? Ani'budullah wattaqu. Sembahlah kamu kepada Allah dan takutlah kamu kepada Allah. Mari pula kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Salih. Allah Ta'ala utus Nabi ya Allah Salih alaihi salam. Ani'budullah wattaqu. Dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Salih alaihi salam pun sama, iaitu mentauhidkan Allah dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan setiap para anbiya daripada Nabi yang pertama siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mempunyai tugas yang sangat-sangat besar, iaitu ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah. Ad-da'watu ila tauhid, dakwah kepada mengesahkan Allah. Setiap para anbiya inilah tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya alaihi wassalam. Itu sebagai mukaddimah ambo nak sebut pada malam ni supaya kita ingat balik tujuan utama Allah Taala cipta. Tujuan utama Allah Taala cipta manusia, dan manusia yang terpilih ialah Nabi Muhammad, tidak lain tidak bukan ialah ad-da'watu ila tauhid, berdakwah supaya kita mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kami cipta jin dan manusia. Kami tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para anbiya alaihi wassalam adalah wakil daripada Allah sebagai basyiran wa nadhira, sebagai orang yang akan memberi kebaikan, memberi keuntungan kepada kita. Orang yang akan menyebut tentang syurga, akan memberi tahu kepada kita nikmat dan seumpamanya. Dan Nabi para anbiya alaihi wassalam juga sebagai nazir, memberi ancaman kepada kita. Jaga-jaga. Atas muka bumi ini, ingat, kita kadang-kadang lalai. Kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita tak ingat. Hidup di atas muka bumi. Dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala masih istiqamah kepada kita. Walaupun sebahagian rakan-rakan kita, jiran tetangga kita, rakyat dalam negeri dan negara kita telah kembali kepada Allah. Ada di antara mereka usia 34 tahun. Ada di antaranya 20 lebih. Ada di antaranya baru. Tak sepatut dan tidak wajar mengikut ilmu, akal, pemikiran kita. Tapi apabila Allah Ta'ala tetap, memang begitulah keadaannya. Baik. Kita yang masih lagi Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita, sudah pasti nikmat hidup ini sangat besar kepada kita bagi mereka yang mengerti hakikat kehidupan. Sebagaimana para anbiya alaihi wassalam berdakwah kepada Allah, ajak masyarakat, ajak rakyat jelata. Begitu juga sakti baki usia yang ada pada kita. Hendaklah kita sama-sama baiki diri, baiki keluarga kita, jiran tetangga kita, kalau kita ada keupayaan untuk sama-sama kita dapat nikmat di akhirat kelak. Sebagaimana
yang telah menjadi tanggungjawab para anbiya alaihimussalam semasa mereka hidup di permukaan bumi ini. Baik, para muslimin muslimat yang dikasihi lagi dan hormati sekalian. Dalam pengajian sirah sebelum daripada ini PKP yang terdahulu kita telah membincangkan berhubung dengan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ini apabila dibangkit usianya 40 tahun sehinggalah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. Selama 13 tahun usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di lokasi di kota Mekah. Rasulullah selama 13 tahun bermukim di kota Mekah. Kenapa? Kerana dakwah. Kerana perintah Allah Ta'ala. Perintah iaitu berdakwah kepada masyarakat. Supaya masyarakat kenal Allah. 3 tahun yang pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan secara sir rahsia. Dan 10 tahun kemudian Rasulullah diperintah supaya berdakwah secara jahriyah, terang-terang. Bila engkau yang mengikuti Rasulullah yang terkesan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu memperangsangkan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintah supaya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah daripada 13 tahun berkecimpung di dalam usaha dakwah, akhir sekali Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tinggal kota Mekah, kemudian berada di dalam masyarakat baru iaitu masyarakat Madani. Dalam pengajian kita yang terdahulu kita ada cerita tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat 3 tahun pertama daripada usia Nabi 40 tahun sampai kepada 43 tahun. Kemudian kita cerita pula setahun lepas daripada tu, arti usia Nabi 44 tahun, 45 tahun, berlaku pertentangan yang hebat. Daripada mana? Daripada penduduk kota Mekah yang tidak berminat dengan usaha dakwah yang telah dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk kita ingat kembali apa yang dicanang oleh Rasulullah dalam tempoh 3 tahun pertama, tidak lain tidak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada masyarakat Arab yang kasar, yang keji, tidak beragama. Itu tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada masa itunya ada satu sikap yang paling berat untuk ditinggal, iaitu gapo dia? Istikbar ataupun dia panggil takabur. Bangga diri. Yang kedua kata dianya membesar ataupun mengagung-agungkan bangsa. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ajak supaya masyarakat ni tinggal. Tinggal asabiyah tu. Kenapa? Kerana punca berlaku perselisihan. Punca berlaku peperangan di antara bangsa yang ada pada waktu itu tidak lain tidak bukan kenapa? Kerana masing-masing mengatakan bangsa aku adalah bangsa yang hebat. Aku lebih daripada bangsa lain. Ini dia panggil sikap takaburnya bangsa Arab pada masa tersebut. Akhirnya, maka kabilah-kabilah yang berada di sekitar juga akan melakukan usaha yang sama. Maka akibat daripada masing-masing kerah, akhir sekali berlakulah peperangan. Berlakulah hasad reki. Berlakulah perpecahan dan seumpamanya. Maka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nak tarik budaya songsang tersebut supaya apa dia? Lepas semua sekali. Mu walaupun hebat sangat bangsa, walaupun ketinggian mana kedudukanmu sekalipun, tetapi sebenarnya mu asal daripada mana? Minat turabi ila turab, daripada tanah, dan kepada tanah lah kamu dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mari ini nak ajak masyarakat supaya jangan duduk bangga dengan keturunan. Jangan duduk bangga dengan bangsa, kerana kita asal usul daripada tanah. Tanah ni ialah daripada Adam. Wa Adamu minat turab. Adam itu daripada tanah. Kita ni adalah serpihan daripada mana? Daripada tanah. Datuk nenek kita Adam alaihi salam. Itu dianya. Jadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang main peranan nak bawa masyarakat, tetapi sebelum daripada tu sejarah telah membuktikan setiap bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi, angkuh takabur, kebanyakan akan berlaku perselisihan, akan berlaku kezaliman, setengah antara satu ataupun setengah dengan setengah. Akhir sekali berlakulah perpecahan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang nak mengharmonikan balik supaya kita hidup di atas muka bumi ini adalah wujud silaturahim antara satu sama lain. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa perkara yang mereka belum mengenali. Memang betul. Oleh kerana bangsa Arab ni adalah bangsa yang perangai tak berapa comel. Budaya songsang, akhlak yang kasar. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa perkara yang baru. Perkara yang baru ni adalah sebenarnya kalaulah orang bijak, orang cerdik, dia akan tengok sebenarnya agama ni, pembawakan ini adalah satu-satu pembawakan yang adil kepada seluruh manusia. Hati kecil, siapa-siapa yang dengar apa yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan kata ini adalah satu pembaharuan. Tetapi tiap-tiap pembaharuan ni sukar, amat sukar. Amat sukar, amat susah masyarakat boleh menerima. Kadang-kadang penerimaan tu ada, tetapi berlaku pertentangan. Sebab tu kita kena hadapi. Lebih-lebih lagi kita hidup di atas dunia ni. Dunia ni dia panggil apa dia? Tempat ujian. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian. Maka sudah pasti perkara baik yang kita nak bawa akan dipandang serong oleh mereka yang mempunyai hasad, dengki dan seumpamanya. Maka begitulah apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah mempunyai dua golongan. Satu golongan manusia yang cerdik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pendekatan baru, dan pendekatan ini adalah adil kepada bangsa manusia, bukan bangsa Arab, bangsa manusia. Sebab agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agama yang tidak membezakan di antara kaum dengan kaum, tidak membezakan di antara warna kulit, tidak membezakan di antara jantina lelaki dengan perempuan. Agama ini tidak membezakan di antara pemerintah dengan orang yang diperintah, di antara rakyat dengan raja, di keturunan yang mulia dengan keturunan yang tidak mulia. Maka orang cerdik pandai menyahu tanpa fikir panjang. Menyahu. Ada pun yang kurang bijak, mereka menganggap bila kita terima agama ni, kedudukan kita lagu mana? Keistimewaan kita lagu mana? Lagu mana budaya kita sebelum daripada ni kita diangkat, dijunjung, diagung, dibesar.
maka boleh jadi kita ni akan duduk di bawah. Ini satu penyakit. Maka berlakulah pertentangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang cerdik, yang tengok kepada keadilan, yang tengok kepada keharmonian, dia kata ini adalah satu perkara yang baik. Satu perkara yang baik. Maka mereka menerima. Di antara sejarah telah mencatatkan kepada kita, wanita pertama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan ahli keluarganya ialah zaujah, iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita yang pertama di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di kalangan lelaki. Arti lelaki yang pertama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ali bin Abu Talib. Mengapa kedua-dua ni menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak lain tidak bukan ialah hidayah daripada Allah. Agama ni ialah hidayah. Siapa yang Allah Ta'ala buka, sesiapa yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, maka dia akan menerima agama Islam. Sesiapa yang Allah Ta'ala ni tutup hati dia, dia tak akan nampak. Am ala qulubin aqfaluha. Allah Ta'ala cerita bagaimana puak-puak golongan munafiqin, Allah Ta'ala tutup hati dia. Walaupun kebaikan-kebaikan macam-macam telah ditawar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka tidak menerima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni telah tutup hati mereka. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Bila penyakit ni wujud, maka dia tak nampak kebaikan. Kita demikian jugalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan negara kita menghadapi situasi yang sangat-sangat sukar pada hari ini. Macam-macam kita tengok pandangan-pandangan rakyat jelata kepada kerajaan, kepada mereka yang nak kepada kebaikan sejagat, dan diterjemah oleh sebahagian daripada rakyat, ada negatif, ada positif dan seumpamanya. Memang itulah hakikat. Siapa yang diberi kuasa, siapa yang diberi tugas, diberi tanggungjawab, maka dia akan hadapi macam-macam ujian. Dan ujian ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sejauh mana kita sanggup untuk menghadapi ujian. Kalau kita rasa tak larat, sebenarnya para anbiya alaihi wassalam berat lagi ujian dia. Berat lagi ujian dia. Kadang-kadang dengan bahasa kasar, kadang-kadang dengan fizikal, kadang-kadang macam-macam. Kita habis-habis tingginya bahasa kesat. Sebab itulah bagi orang yang tak ada kekuatan, jangan dia duduk dalam pemerintahan. Siapa yang tidak ada kekebalan, hati tidak kukuh, jangan dia duduk dalam melaksanakan tugas. Lebih baik dia didik anak masyarakat sekeliling cukup. Sebab apa? Sebab tidak ada kekuatan dan seumpamanya. Sayyidina Ali karramallahu adalah lelaki yang pertama di kalangan keluarga Rasulullah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dipersoal apa yang dia boleh terima, kita tahu Sayyidina Ali ni masa dia berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pada waktu itu adalah 12 tahun. Sayyidina Ali ni adalah lebih kurang umur dia 12 tahun. Sebab apa dia duduk di rumah Rasulullah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kira cadangan yang telah dibuat oleh bapa saudara ataupun hasil daripada perbincangan Nabi dengan bapa saudara, iaitu tak salah ingatnya
Abbas, bapa saudara dia Abbas. Abbas adalah bapa saudara kepada Rasulullah. Bila dia tengok Abu Talib anak ramai, miskinnya pula, akhir sekali dia kata, wahai pak saudara, beginilah sebahagian daripada anak-anak kepada Abu Talib, muat aku ambil seorang. Jadi Rasulullah antara umur 12 tahun sampai kepada 25 tahun, dia berada di rumah Abu Talib. Abu Talib yang membesar dia. Dialah membantu Abu Talib. Dia tahu kesusahan, kesulitan Abu Talib pada waktu tersebut. Kemudiannya Abbas dia telah mengambil Ja'far. Dia mengambil Ja'far. Jadi bila Sayyidina Ali dia tengok muasafat, ciri-ciri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah, selain daripada Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, iaitu hamba kepada Rasulullah, hamba abdi Rasulullah Zaid bin Harisah berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, bila Nabi bawa agama baru ataupun Nabi bawa sesuatu yang baru, maka mudahlah Sayyidina Ali ataupun Ali karamallahu wajhah boleh menerima secara direct, sebab dia tengok bagaimana penampilan Rasulullah sebelum daripada dia seorang Rasul. Dan mudah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menerima. Boleh dikatakan dalam tempoh 3 tahun pertama, hampir dekat dengan 40 orang yang telah menerima agama, yang telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana waktu ni telah tidak mengizinkan kita, insya-Allah kita akan sambung semula pada minggu depan insya-Allah. Kalau kita diberi peluang, insya-Allah kita akan sambung balik berhubung dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulannya, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dakwah setiap para anbiya alaihi wassalam. Bukan Nabi datang untuk nak membangunkan ekonomi, saudara-saudara. Bukan Nabi datangnya untuk nak membangunkan, kita kata, negara tanpa kita pegang kepada agama. Tidak. Bukan Nabi datang ni untuk melihat kepada ekonomi semata-mata. Tidak. Tetapi yang sangat-sangat besar, Nabi datang ni adalah rahmatan lil alamin. Nak bawa masyarakat supaya selamat dunia dan selamat di akhirat. Kalau kita maju di atas muka bumi dengan harta, dengan kekayaan dan seumpama sekalipun, tapi kita gagal di akhirat, tidak ada makna kekayaan kita. Itu dianya. Sebab itu kedatangan para anbiya miskin, susah. Boleh dikatakan susah. Yang paling susah sekali adalah Nabi Isa AS, susah, miskin. Nabi Musa dan harta Khadijah boleh dikatakan dihabiskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni, macam ni.